warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Pihak penganjur minta saya promote dulu program besok sebelum kita mula kelas. Maka seperti yang dirancang, insya-Allah besok di masjid ini akan diadakan satu kursus intensif 2 hari, iaitu bahasa Arab panggil daurah lah, berkenaan dengan masalah khilaf. Dan saya rasa benda ni sangat penting untuk kita faham sebagai seorang Muslim tentang masalah di manakah kita boleh anggap benda itu khilaf, iaitu sesuatu perbezaan pendapat yang patut kita hormati, dan di manakah benda yang sebenarnya tak khilaf, yang bukan perbezaan pendapat yang patut dihormati. Sebab kita lihat masyarakat kita zaman sekarang ni, hatta benda yang mungkar pun dia kata khilaf. Dia buat karaoke ke duit kahwin, dia kata apa keras-keras sangat ni khilaf syekh, dia kata. Dia terkhilaf masalah muzik, dia terkhilaf, dia kata. Itu juga dengan masalah bid'ah. Benda yang bid'ah, yang terang-terang bid'ahnya bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka dikatakan khilaf. Seperti mendirikan binaan di atas kubur, menyambut maulid dengan perayaan-perayaan yang tidak disunnahkan, melantun-lantunkan qasidah yang padanya ada lafaz-lafaz yang syirik. Bila kita menegur mereka, mereka mengatakan ini adalah khilaf syekh, jangan keras sangat, jangan syadid, dia kata, jangan keras. Wa ya ajaba, orang Arab kata sungguh menakjubkan, bagaimanakah kata-kata ini boleh diucapkan, sedangkan benda tersebut kalau berlaku pada zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, pasti mereka akan dicegah dan diingkari. Namun benda ni juga kita perlu belajar juga berkenaan khilaf ni, supaya kita juga tidak masuk kepada benda yang sebenarnya khilaf tapi kita kata dia tak khilaf. Kalau dia tak khilaf, tak ada khilaf, sedangkan benda tu ada perbezaan pendapat dalam masalah tersebut. Maka saya rasa patutlah setiap orang yang mencintai ilmu, mencintai agamanya, untuk hadir ke kursus tersebut, insya-Allah. Yang penyampai ni juga kita tahu punya kredibiliti yang tinggi, iaitu Ustaz Fadil Ustaz Tuan Badrul, ma'ruf majlis Mufti Ummul Qura dalam bidang qada' lah tu, bidang hukum, masalah memberi hukum, penghakiman, dan juga sekarang ni dia penasihat kewangan di Kewangan Islam di bank apa? CMB kan, masya-Allah. Jadi saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk hadir ke daurah esok. Hari ini kuliah kita tak lama, sampai isyak tepat saya akan berhenti. Ada permintaan juga daripada AJK Surau, kerana malam ni ada mesyuarat. Maka marilah kita terus, kita buka ke muka surat 40 ya. 41. Tuan-tuan rahimakumullah jami'an, kita masih lagi dalam bab yang ke-10, iaitu urgensi tauhid. Bahasa Indonesia panggil urgensi, maksudnya kepentingan tauhid. Dan pada kuliah-kuliah yang lepas selama setahun ya, tadi saya baru sembang dengan sahabat kita, kelas kita mula apa 21 hari bulan 12 tahun 2013, tak kata-kata ni kitab ni. Setahun dah. Anniversary, first anniversary dah habis dah. InsyaAllah kita cepatkan masalah ni, sebab masalah ni urgensi tauhid, kepentingan tauhid. Saya banyak ustaz-ustaz kita dah sebut dah. Kalau kita tengok muka surat 41 pada poin yang ketiga, kata Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya agar memulai dakwah kepada umat manusia dengan tauhid. Ketika mengutus Muaz ke Yaman, Muaz bin Jabal, Nabi SAW hantarnya pada akhir tahun ke-10 atau tahun ke-9. Sehingga kan bila Nabi SAW hantar Muaz, Nabi kata, engkau lepas ni tak jumpa aku lagi dah. Nangis Muaz, sebab dia tahu dah Nabi SAW hampir wafat. Bila Nabi hantar tu, lepas ni kau akan mendakwah di Yaman dan kau tak jumpa aku lagi dah. Memang tak sempat Nabi Muaz bin Jabal bila di Yaman, datangnya berita berkenaan dengan kewafatan baginda SAW. Dan beliau bersabda, baginda SAW bersabda, falyakun awwalu ma tad'u ilaihi, hendaklah perkara pertama yang kau serukan
ilaihi syahadatu alla ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Perkara pertama yang perlu engkau ajarkan wahai Mu'adz bin Jabal kepada penduduk Yaman adalah syahadat la ilaha illallah, iaitu bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Dalam riwayat lain, hatta yuwahhidu, sehingga mereka mentauhidkan Allah. Sebab itulah kita kata sebahagian sarjana Islam dia mempertikaikan adakah perkataan tauhid dalam Al-Quran. Jadi memang dalam Al-Quran tak ada perkataan tauhid, namun makna daripada tauhid tu ada. Contohnya dalam hadis ni, dalam satu riwayat dia kata hatta ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Dalam riwayat lain hatta yuwahhidullah, sehingga mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga difahami bahawa makna syahadah itu adalah mentauhidkan Allah. Dan ini telah huraikan panjang lebar pada kuliah yang lepas. Lihat apakah perkara yang pertama yang diajarkan? Tauhid. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dia kata, hendaklah perkara pertama sekali wahai pendakwah sekalian, kamu mengajarkan orang kepada tauhid. Buat satu kitab yang kecil, cantik kitab, kata hendaklah perkara pertama yang kamu ajak ialah tauhid. Betul, satu kitab dia panggil 6 pilar, 6 tiang dakwah ahli sunnah wal jamaah as-salaf. Ialah pertama sekali ialah pilar yang utama ialah ilmu, pilar yang kedua disebut adalah menegakkan tauhid. Lepas tu kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ialah orang yang paling tegas dalam menentang syirik. Dan tidak boleh digelar orang yang tegas dalam menentang syirik itu sebagai syadid, kerana tidak ada ruang untuk kita bersikap lembut kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Zulkhilisah, mungkin saya dah sebut sebelum ni, berhala Zulkhilisah yang disembah oleh orang Arab di utara Yaman, dipanggil Ka'batul Yaman, dipanggil sebagai Ka'bah Yaman. Orang bertawaf di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dia diruntuhkan. Dia minta, tak apalah Syekh, kita lembutlah dakwah kepada mereka cara baik. Ada benda Nabi bersikap lembut, ada benda Nabi bersikap keras. Dalam masalah tauhid dan masalah bid'ah, Nabi SAW tidak bersikap lembut dalam masalah ini. Tegas tak semestinya keras. Tegas tak semestinya keras. Dan kadang-kadang orang tu keras, tapi tak keras tak bertempat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para tabi'in, kalau kita lihat para tabi'in seperti Imam Ibn Khuzaimah dan lain-lain, mereka itu sangat tegas dalam menegakkan tauhid. Lihat apa yang para imam kita sebut. Hatta Ibn Qayyim, kita baca Nuniyah, Ibn Qayyim kalau kita baca tulisan-tulisan dia berkenaan dengan hati, lembut. Kalau kita baca uslub dia sangat lembut. Namun bila dia mengutuk perbuatan orang syirik, dia menggelar mereka sebagai bodoh, tidak berakal dan lain-lain. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut. Dan syahadat la ilaha illallah, ajak kepada syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayah illa an yuwahhidullah, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu agensi tauhid. Itu nombor 3 pertama sekali adalah tauhid. Masyarakat masih lagi jahil tentang masalah tauhid, tidak tahu membezakan mana itu syirik, mana itu tidak syirik. Baru-baru ni kita lihat bagaimana bila kes K-pop baru-baru ni kan, ada orang perempuan tu keluar video kata ialah Allah Ta'ala dah izinkan benda tu berlaku. Janganlah marah perempuan tu pergi berpeluk-peluk dengan lelaki tersebut. Ini masalah tauhid, ini masalah akidah. Itu adalah akidah Murji'ah, akidah Jabriyah yang menyimpang daripada ahli sunnati wal jamaah. Apa yang terzahir pada video tersebut menunjukkan apa pemikiran orang yang ada pada masyarakat kita sekarang. Belum lagi kita bincang lagi masalah syirik, masalah tangkal, masalah guna-guna dan masalah azimat dan lain-lain lagi. Nombor 4, sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini dua prinsip kita lah. Jadi tidak ada yang layak yang disembah melainkan Allah, dan tak ada ibadah yang benar melainkan ibadah Nabi Muhammad SAW. Ini perlu kita tanam kepada masyarakat kita lagi. Masih lagi kita lihat ramai tidak memahami bahawa ibadah Nabi SAW itulah ibadah yang terbaik. Lalu mereka mencipta ibadah baru, mereka buat ibadah baru, lalu menganggap bahawa apa yang Nabi SAW ajar itu tidak cukup untuk menyampaikan mereka kepada syurga Allah.
Lalu mereka berhajat, contohnya dalam bab penyucian jiwa. Kan? Kita tahu apa yang Nabi SAW dah ajar itu, itulah untuk menyucikan jiwa kita. Bukankah kita dengar Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberikan satu pemberian yang sangat hebat kepada orang mukmin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah Ta'ala telah memberikan satu pemberian yang hebat kepada orang mukmin, iaitu ketika dia mengutuskan Rasul yang mengajarkan kepada kita, ajar mereka hikmah, dan wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Maksudnya apa yang Nabi SAW ajar ni dah cukup, dah terbaik untuk membersihkan jiwa. Akhirnya bila manusia memandang benda ni, tak faham masalah ni, dia rasa dia berhajat kepada cara lain untuk membersihkan jiwa. Lalu mereka mencipta ibadah baru, seperti duduk dalam kubur. Dia buat kubur, dia bertapa dalam kubur tu. Di satu negeri di sebelah pantai timur, tak sebutlah negeri mana. Saya pernah pergi tempat tu, di satu pondok tersebut, dia buat di belakang masjid tu kubur-kubur buatan. Kubur-kubur, bukan kubur betul pun. Dua kubur tanam. Kubur tu kita masuk tu, kita baring, itu dia tutup lah, untuk kononnya untuk merasakan bagaimana kematian. Sekali tidak, bukan macam tu cara mencucikan jiwa. Cara mencucikan jiwa ialah bangun malam, solat malam, berzikir, memahami Al-Quran, dan seterusnya lah, berzikir dan cara-cara yang lain. Maka kita katakan, tuan-tuan rahimakumullah, bila kita tak faham bahawa ibadah Nabi SAW itulah yang menyucikan jiwa, maka kita terpaksa mencari alternatif lain. Kita lihat banyaknya produk-produk baru ni, dia kata cara menyucikan jiwa. Air sekian boleh sucikan jiwa, terapi sekian boleh menyucikan jiwa. Sedangkan manusia jauh daripada Quran dan Sunnah, tak kenal macam mana Nabi SAW menyucikan jiwa. Akhirnya mereka tersasar jauh daripada ajaran yang benar. Lalu kata penulis kat sini, dan tidak ada yang beribadah yang benar kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalimah syahadah inilah yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam Islam, kerana ia adalah kunci syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Mengucapkan la ilaha illallah masuk syurga. Ini akan mengantarkan orang yang mengikrarkannya ke syurga selama tidak merosakkannya. Ini kena faham juga. Bukanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah lepas itu terus jadi kebal. Tu kebal tak? Bukan kebal badan kena tikam tak mati, bukan. Maksudnya bila ucap la ilaha illallah, dah memang dia tak boleh keluar daripada Islam lagi dah. Dia tak boleh terkeluar daripada Islam. Memang tak boleh keluar, tak boleh terkeluar daripada Islam. Tidak. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan keislamannya, maka dia keluar. Apa yang Allah Ta'ala telah menghukum bahawa perbuatan tersebut boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam, maka apabila seorang Muslim melakukan perbuatan tersebut, maka dia terkeluar. Tak boleh kita menafikannya. Tak boleh kita kata, kau tak boleh kata macam tu, dia kan mengucap la ilaha illallah. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian menyembah kubur, mensyirikkan Allah, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kata dia tidak syirik. Kita nak kata apa? Nak kata kita diam, tak boleh cakap itu Syekh, nanti keras, syadid. Kalau orang tersebut telah terang-terangan kata, mohon wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kurniakan kepada aku anak, kita hukum perbuatan itu perbuatan apa? Syirik. Sebab Allah Ta'ala telah menghukum perbuatan tersebut syirik. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithla khabir. Allah Ta'ala kata, perbuatan orang yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak memiliki apa-apa pun. Dan orang yang kamu seru itu nanti yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum, akan engkar di atas perbuatan syirik kamu. Bila Allah Ta'ala dah declare syirik, maka kita kan jadi syirik perbuatan tersebut. Adapun ustaz habis itu orang tu jadi orang musyrik ke, itu kita kena ada syaratnya, iaitu kita perlu jelaskan kepadanya dalil, kita jelaskan kepadanya hujah, mana tahu dia jahil masalah tersebut. Dan ada perkara yang tak boleh dijahili oleh seorang Muslim. Ada perkara yang tak boleh, kalau dia kata, dia buat, kita kata saya tak tahu Syekh. Contohnya dia mengucap la ilaha illallah, baru tadi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lepas tu dia pergi kuil, pergi sembahyang kat situ. Kita katakan, kenapa kamu pergi kuil ni, pergi sembah berhala? Saya tak tahulah sembah berhala ni tak boleh. Habis dia kamu ucap la ilaha illallah tadi apa benda?
Maksudnya kamu tak faham kalimah la ilaha illallah yang kamu ucapkan. Bila kamu tak faham kalimah la ilaha illallah yang kamu ucapkan, maka kalimah itu tidak sah. Rahmakumullahu jami'an. Sebab itulah masalah ni kita perlu jelas. Kita, kerana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan satu garisan yang jelas antara kufur dan bukan kufur, jelas garisan tu. Allah Ta'ala tidak membiarkan kita dalam kebingungan sehingga kita tak tahu mana yang kufur, mana yang syirik, mana yang nifak, mana yang maksiat. Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Rasulnya ialah Maha Penyayang. Rasulnya adalah penyayang kepada umatnya. Tadi imam bacakan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Sangat-sangat nakkan kamu ini beriman kepada Allah. Bila Nabi SAW sangat-sangat nakkan kita beriman kepada Allah, maka Nabi SAW telah meletakkan garis yang sangat jelas nak bezakan antara kufur dan syirik. Namun bila masyarakat melalaikan perbuatan tersebut, maka dia tak nampak beza. Akhirnya bila kita kata perbuatan tersebut syirik, dia kata, "Wei, mana boleh kata syirik? Hantar ni keras sangat, Syekh. Syadid, Syekh." Semoga Allah Ta'ala memberi kita hidayah dan petunjuk untuk melaksanakan perintahnya. Okay? Maksudnya siapa yang mengucap la ilaha illallah adalah jalannya ke syurga, namun selama mana dia tidak melakukan perkara yang merosakkannya. Sebab itulah hadis Nabi SAW, hadis masyhur dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Kitabul Fitan, Sahih Muslim dan Kitabul Iman. Dia berkata akan berlaku zaman di mana fitnah itu akan tersebar kaqita'al lailil muzlim, seperti malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbih kafira. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Akan berlakunya fitnah, iaitu kegelapan, kekeliruan, manusia tak faham agama, syirik tersebar, kufur tersebar, dan manusia dalam kegelapan, macam kaqita'il lailil muzlim, macam malam yang gelap yang meliputi. Macam kita zaman sekarang ni, kita duduk KL, terang dia sampai KLCC tu lebih jauh dia nampak dah. Dia duduk dalam kampung gelap. Bila dah gelap sangat tu, kadang-kadang tangan kita pun tak nampak. Nabi kata fitnah tersebar akan berlaku macam tu, gelap sangat sampai badan tangan sendiri pun tak nampak. Ketika itu yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira. Pagi dia beriman, petang dia kafir. Sebab apa? Manusia tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Wa yumsi mu'mina, dan petang dia beriman, pagi dia kafir. Siapakah di antara kita yang merasa aman dan seperkara? Rasa aku tak kena hadis ni. Siapa antara kita rasa tak apa, aku tak terkena punya hadis ni, aku punya iman kuat, mantap, aku punya ilmu akidah power. Siapa yang boleh merasa aman atas hadis Nabi SAW yang Nabi sebut dalam tersebut? Nabi SAW pada satu hari, Nabi naik utumin min atamil Madinah. Nabi naik satu tiang daripada tiang kota Madinah. Nabi kata, aku lihat akan turunnya fitnah ke atas kamu macam hujan yang turun, akan masuk ke dalam rumah kamu. Setiap rumah takkan terlepas, iaitu fitnah syirik, fitnah kufur, fitnah nifak, fitnah bid'ah akan tersebar dalam masyarakat sehingga tidak ada rumah yang terlepas pada benda tersebut. Kena kita ambil enteng terhadap perbuatan, kena kita ambil tidak serius terhadap perbuatan masalah akidah, masalah syirik. Siapa di antara kita yang boleh merasa aman di atas perbuatan syirik? Siapa yang rasa diri dia mampu mempertahankan dirinya sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala daripada syirik? Sedangkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sentiasa berdoa dia, Allahumma jannibni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak beranakku daripada menyembah berhala. Ibrahim doa tu. Ibrahim tak ada doa, ya Allah jadikanlah anak aku engineer, kan? Tak ada. Doktor kan? Tak. Dia doa tu, ya Allah, janganlah kau jadikan aku ini dan anak-anakku, keturunanku menjadi penyembah berhala. Bila kita baca, kita dengar doa ni, subhanallah, seorang Nabi, Rasul,
ulul azmi, Khalilullah, takutkan dirinya jatuh dalam keadaan syirik. Dan berdoa pula semoga anaknya tak jadi penyembah berhala. Seolah-olah dia takut. Dia kata, anak aku ni pun tak tentu lagi boleh lepas, ya Allah. Oleh itu lindungilah mereka daripada menyembah berhala. Seorang Nabi takutkan syirik. Seorang Nabi takutkan keturunannya menjadi syirik. Kemudian kita relax, ya. Takut lagi anak tak nak kerja apa, nak kerja apa bila besar ni. Itu lagi kita takut. Takut anak nanti tak ada rumah. Takut anak kita ni tak ada kereta ni dah besar nanti. Awal-awal lagi Hafsah Haji ni dah umur dah lanjut ni kerja lagi. Yelah, saya risau nanti anak saya tak ada rumah. Kita sediakan apa yang patutlah nanti. Apa yang kamu sediakan untuknya supaya dia tidak melakukan syirik kepada Allah, tidak jatuh pada orang yang menyimpang daripada jalan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalahnya kita perlu memberikan perhatian yang besar. Sebab tu Nabi sentiasa kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita baca 10 kali setiap hari, setiap salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nabi nak menekankan masalah tauhid. Misalnya syirik ataupun kalimah kufur. Lepas tu kita akan belajar bab ni. Buku ni tak menyentuh lagi, insya-Allah. Mungkin jika diizinkan dengan Allah, kita boleh sambung pula masalah ya kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Wahab At-Tamimi dalam masalah membincangkan kalimah-kalimah yang boleh menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam ataupun mengurangkan keislamannya. Nombor 5, orang-orang Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW kekuasaan. Ma'ruf, kita baca sirah kan, harta benda, isteri dan hal-hal lain yang daripada kesenangan dunia. Tetapi dengan syarat beliau meninggalkan dakwah kepada tauhid dan tidak lagi menyerang berhala-berhala. Nabi SAW bila Nabi dakwah dulu, kalau kita baca sirah Ibn Hisham, Rahim Maktum dan lain-lain, kita lihat orang musyrikin ni datang, Abu Lahab and the gang datang, dia kata, ya wahai Abu Talib, anak buah engkau ini menyerang berhala-berhala kami, memperbodohkan orang alim kami, memperlekehkan ahli ibadah-ibadah yang beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Nabi serang tak? Tak, maksudnya Nabi serang tak dengan kata-kata? Ya, Nabi serang kata-kata. Warrujza fahjur wa lirabbika, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Allah kata apa yang kamu sembah ni ma la yamliku min qitmir, yang kamu sembah ni kulit kurma pun tak pernah buat. Apa yang kamu sembah ni la yamliku mithqala dzarratin fis samawati wal ard, tak memiliki apa pun di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, mereka juga bukan partner dalam membina alam ni, mencipta alam ini. Wa ma lahum fihi min nadhir, dan mereka juga bukan penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu Allah Taala menafikan apa yang kamu sembah itu sebagai pencipta alam, tak memiliki alam pun. Yang kedua, bukan juga partner dalam memiliki alam ini. Yang ketiga, bukan juga pembantu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mentadbir alam ini. Apa yang kamu sembah? Kenapa kamu berdoa kepada mereka? Kenapa kamu mohon kepada mereka lagi? Saham pun tak ada, pembantu pun bukan, pemilik pun bukan. Kenapa nak minta? Saya jumpa satu orang kat masjid ni, kata minta izin ni buat masjid, saya nak buat ceramah masjid ni. Saya bukan pemilik masjid ni. Kau bukan partner juga? Partner pun bukan. Bukan kau AJK ke? AJK pun bukan. Pasal minta kat saya? Minta kat AJK lah tak? Jadi kalau kita minta kan, satu bentuk kebodohan. Allah dan Nabi-Nya menyerang orang musyrikin, iaitu menyerang dengan kata-kata, menyerang dengan kata-kata, menyerang dengan hujah, menyerang dengan bayar. Tak ada pula orang kata syadid Nabi ni, keras Nabi ni. Sebab itu layak untuk dikatakan sebagai perbuatan yang sesat. Bahkan Allah Ta'ala menggelar sebagai dhalalim mubin, sebagai dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita kata perbuatan kamu mohon kepada orang yang mati itu ialah kesesatan yang nyata. Syirik dan kesesatan yang nyata. Memang sesat orang ni.
Kemudian kalau kita cakap macam tu zaman sekarang, oh keras, ustaz ni kerasnya, tak boleh bawa lagi dalam masjid ni. Jadi kaum ni datang, dia kata janganlah suruh, janganlah mintalah halang anak buah kau ni Muhammad ni daripada menyerang berhala-berhala kami. Sehingga kan ada pernah sekali dia buat perjanjian pula, setahun sembah ini, setahun sembah Allah, setahun sembah berhala, setahun sembah Allah. Win-win situation. Itu bukan win-win situation. Tak win-win pun. Ya, patutnya kalau kita bisa betul tak tu win-win situation. Setahun sembah Allah, setahun sembah berhala, setahun sembah Allah. Tak win. Itu kita yang rugi, syirik kepada Allah SWT. Jadi kita kata Rasulullah SAW tidak menerima pun semua tawaran tu. Nabi tak kata kita ambil jawatan dululah, mantau dengan jawatan ni kita dakwah lah nanti. Nabi tak kata masuk dengan harta benda. Ya kalau kita dah banyak duit pula kita boleh buat program. Tak, kita jalan kan. Lepas tu kita dengar para asatidah kita. Macam Ustaz Yazid bila datang kat Malaysia kan, bila dia menceritakan pengalaman dia di Indonesia, macam mana dia buat dakwah, memang tak ada satu sen pun. Dan sehingga sekarang madrasah dia, madrasah Minhajus Sunnah, guru-guru semua tidak dibayar gaji. Tak dibayar gaji. Guru-guru semua datang mengajar dengan ikhlas. Rumahnya dibakar, madrasahnya dibakar. Dia keluar, dia halau daripada rumahnya, kemudian buat balik madrasah. Lepas tu kalau kita tengok rumah-rumah doa, pendakwah-pendakwah ahli sunnah di sana, kalau kita tengok sedih kita. Ustaz-ustaz sini kereta besar, handphone besar, makan sedap-sedap, termasuklah saya, cuti di sana sini, naik kapal, naik bot, naik kapal terbang, snorkeling. Kalau kita tengok doa sana, para ustaz-ustaz sunnah di sana, rumahnya lantai dan dindingnya. Bila kita tanya dia kenapa tak ada TV ni, saya sebenarnya ada TV, dia saja nak tawaduk, tapi TV rosak. Sebenarnya memang kita tahu dia tak pernah pakai TV tu. Mana perabot ni ustaz? Dia kata sebenarnya banyak perabot tapi anak ramai, tapi takut rumah sempit. Nampak? Dia tak kata pun saya zuhud, tak ada. Dia kata memang saya tak beli perabot ni dunia. Dia tak kata macam tu. Dan sebab anak ramai, kadang-kadang bila sampai ke datang rumah tak muat, dia kata. Subhanallah. Maksudnya dia tidak perlukan, tapi namun kuliahnya puluhan ribu yang datang. 10,000 orang, 20,000 orang. Barakah dakwah. Itu saya mulakan dengan satu madrasah saja. Sekarang alhamdulillah dah ada 5 madrasah. Dulu ada satu saja masjid sunnah yang awalnya dibakar. Kemudian Allah Taala bangkitkan lagi 6 lagi masjid sunnah di tempatnya. Semoga Allah Taala menjadikan kita termasuk orang macam itulah. Kita tidak mengharap kepada kekuasaan. Ya tak apa. Mereka tak bagi kami kita tauliah, tak ada masalah. Dia tak bagi kita jadi AJK, tak ada masalah. Dia tak bagi kita masjid, tak ada masalah. Kita ada rumah-rumah kita. Mungkin di satu masa nanti Allah SWT jadikan, na'udzubillah min zalik, kita dah menghadapi ujian macam ni, kita akan dapat tempat-tempat kita boleh buat di rumah kita, tak masalah. Di kebun-kebun boleh, di ladang-ladang boleh, di tanah-tanah lapang pun kita boleh sebarkan sunnah Nabi SAW. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas itu beliau bersama segenap sahabatnya menghadapi banyak gangguan dan siksaan dan perjuangan dakwah. Nabi SAW mula dakwah dekat Masjidil Haram ke? Mana ada atas bukit. Memang tak boleh sembahyang pun tak boleh kat Masjidil Haram. Kena balingan tahi, kena balingan apa semua. Ini pula nak dakwah. Ibnu Mas'ud bila dapat Islam, dia baca Al-Quran dekat di sisi Kaabah, kena bantai sampai nak mati Ibnu Mas'ud. Baru baca Al-Quran. Adakah kita macam tu tahapnya? Tak sampai lagi. Kita tak dipukul lagi. Sebab tu kita juga tak boleh kita nak bersikap mustajil, bersegera. Itu kenapalah sunnah kat Malaysia ni tak boleh menang, tak ramai lagi. Kenapalah orang tak faham tauhid lagi? Sebab kita tak buat kerja macam para sahabat buat kerja. Kita belum lagi dipukul. Mana pernah dipukul belajar sunnah? Tak pernah kan? Bukan saya minta kita kena pukul buat sembah sunnah, tidak. Namun sebab kita berselesa, tak bekerja, akhirnya apa tu sunnah tak
sekuat yang kita harapkan. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas itu beliau bersama sahabatnya menghadapi banyak gangguan dan siksaan dalam perjuangan dakwah sampai datang pertolongan Allah dengan kemenangan dakwah tauhid setelah berlalu masa 13 tahun. Sesudah itu kota Mekah ditaklukkan dan berhala-berhala dihancurkan. Ketika itulah beliau membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Biasa kita dengar ayat ni. Kalau orang politik pun baca ayat ni juga. Bila dia menang je politik, menang ni kursi, wa qul ja'al haqq, dan katakanlah yang benar, sudah telah datang kebenaran, dan kalahlah yang batil. Ayat ni tauhid, Syekh, bukan ayat politik. Qul ja'al haqq, datanglah kebenaran, itu ialah kebenaran tauhid, sunnah. Wa zahaqal batil, dan batil akan lenyap, jangan risau. Innal batila kana zahuqa, sebenarnya kebatilan itu akan terlenyap. Cuma yang mungkin kita kata, ustaz, bila nak terlenyap lagi ustaz? Saya ni umur dah 60. Bila kita akan lihat sunnah ni akan benar? Kita sebahagian para sahabat radhiyallahu taala anhum telah memberikan jiwa dan raga mereka, tapi mereka tak sempat pun melihat kemenangan Islam. Mus'ab bin Umair, dengar Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair lah orang yang pertama sekali Nabi SAW hantar untuk mengajarkan Quran. Nabi kata dia ni tak sempat nak melihat kemenangan Islam. Isu dia adakah bukan kita tengok Islam tu menang, Allah Ta'ala pasti akan menang ke Islam, bahkan tidak beri mudarat kepada Allah Ta'ala pun. Mereka ni kufur tak beri mudarat kepada Allah. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha syai'a. Wahai Muhammad, janganlah menyedihkan kamu perbuatan orang kafir itu yang mensyirikkan Allah, sedangkan mereka itu tidak memberi apa-apa mudarat ke Allah Ta'ala pun. Allah Ta'ala tak terasa apa-apa pun, tak berkurang kerajaannya. Cuma Allah Ta'ala memberikan kita ujian macam ni, banyaknya perbuatan yang syirik dan bid'ah ini, supaya nak tengok di manakah di kalangan hamba-hambanya yang tahan, di manakah di kalangan hamba-hambanya yang nak mengaji bab ni, di manakah di kalangan hamba-hambanya yang tahan dalam perbuatan tersebut, di manakah di kalangan hamba yang bekerja untuk berusaha untuk mengembalikan ahli keluarganya dan masyarakatnya kepada tauhid. Sebab Islam pasti akan menang. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innallaha zawalil ardh min masyariqaha wa maghribaha. Allah Ta'ala telah bentangkan kat depan mata aku berkenaan dengan dunia ini daripada timur hingga barat, macam map tu. Dan aku lihat tidak ada rumah pun yang padanya tidak masuk Islam. Maksudnya semua dah masuk Islam. Maksudnya Islam akan jadi satu kuat. Sekarang Islam tak sampai South Africa lagi. Hampir di setengah-setengah negara tak kenal lagi Islam, tak masuk lagi Islam. Akan tiba satu masa ni semua daripada timur ke barat, daripada Jepun sampai ke Afrika, Amerika Selatan, Colombia, Bolivia, yang kita tahu Islam pun. Adik saya dulu kerja oil and gas. Dia pergi satu bandar di Mexico, anak dia, isteri dia pakai tudung, orang semua ambil gambar kecil-kecil gitu. Dia ingat alien. Tak pernah tengok orang pakai hijab di satu bandar di Mexico. Subhanallah. Nabi SAW sebut nanti kat kampung tu semua rumah tu ke Islam. Subhanallah. Jadi isu dia bukan masalah Islam tak menang ke tak menang. Tidak, Islam pasti akan menang. Tapi isunya adakah kita termasuk orang yang bekerja, belajar, bertahankan Islam, bertahankan tauhid yang suci ini. Itu kata Nabi SAW. Sama lagi nombor 6 pula, tauhid adalah tugas setiap Muslim dalam hidupnya. Seorang Muslim memulai hidupnya dengan tauhid dan meninggalkan hidup ini pula dengan tauhid. Itu kita awaluddin ma'rifatullah. Dengar kan? Kita dengar kan? Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Habis awal tu tengah-tengah agama apa? Tengah-tengah agama, akhir agama, hujung-hujung. Awal tauhid, tengah, hujung tauhid juga. Awal agama adalah tauhid. Masa kita lahir-lahir saja, benda yang pertama sekali yang ibu kita talqinkan kepada kita, talqin bukan talqin mati tu, talqin bacakan kepada kita adalah azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bincangan berkenaan dengan mengazankan bayi itu bincangan lain lah, hadis lah tu kan. Namun majoriti salah memandang, Ibn Qayyim pun memandang bahawa itu adalah sunnah. Kita azankan kepada bayi tadi. Perkara pertama yang didengarkan adalah
la ilaha illallah. Dan bila kita mati nanti, kita juga sekali lagi akan ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mati dengan kamu la ilaha illallah. Bahkan perkara pertama yang Nabi SAW sebut, la ilaha illallah. Nabi dakwah. Dan benda yang bila ketika Nabi SAW hampir wafat, benda yang Nabi tekankan, la ilaha illallah. Bukankah 3 hari, 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi cerita pasal apa? Pasal jangan jadikan binaan kuburku sebagai binaan. Nabi 5 hari sebelum nak wafat, Nabi kata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Tengah-tengah sakit tu, tengah-tengah sakit dia kata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kubur aku ni sebagai tempat yang disembah. Maksudnya Nabi dah nak wafat, kalau kita dah tak peduli dah pasal tu dah. Tapi Nabi SAW peduli masalah tu, dia takut pada kaumnya masalah tauhid. Dan akhir sekali bila Nabi nak wafat kan, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, jaga salat wa ma malakat aymanukum. Dan la ilaha illallah diakhiri dengan la ilaha illallah. Kehidupan Nabi SAW. Maka dia kata awwaluddin ma'rifatullah wa awsatuha la ma'rifatullah wa akhiruha la ilaha illallah. Awal agama la ilaha illallah, tengah-tengah agama juga la ilaha illallah, dan akhir agama juga la ilaha illallah. Tugasnya di dalam hidup ini adalah berdakwah dan menegakkan tauhid. Kerana tauhid mempersatukan orang-orang yang beriman. Ya, betul. Yang menyebabkan kita berpisah adalah kerana masalah akidah. Yang menyebabkan kita ini berpecah kerana masalah akidah. Seorang akidah Jabriyah, seorang akidah Qadariyah, seorang akidah Mu'tazilah, seorang akidah Kuburiyah, seorang akidah Sufiyah, seorang akidah Syiah, seorang akidah Murji'ah, seorang akidah Jahmiyah. Berpecah kita dalam mana? Dalam kampung kita, dalam bandar yang kita tinggal, dalam negara yang kita tinggal. Sebab apa? Masalah akidah, tauhid. Orang cuba cari solusi untuk menyatukan umat, dengan tauhid. Bukankah tauhid telah menyatukan Aus dan Khazraj? Bukankah tauhid telah menyatukan Muhajirin dan Ansar? Bukankah tauhid juga telah menyatukan orang yang ajam dan bukan ajam, orang Arab dan bukan Arab, Arab dan ajam? Sehingga tidak ada di antara mereka kesan jahiliyah. Sehingga Nabi SAW sebut, Inna Allah adhaba ankum abiyatul jahiliyah. Nabi SAW telah menghilangkan kepada kamu asabiyah jahiliyah. La ilaha illallah. Hatta ta'assub Muhajirin dan Ansar pun Nabi hilangkan. Sedangkan Muhajirin dan Ansar adalah gelaran yang valid, betul tak? Muhajirin dan Ansar ialah gelaran yang valid sebab Muhajirin dan Ansar Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut Muhajirin dan Ansar. Namun Islam juga tak suka orang ta'assub dengan gelaran Muhajirin dan Ansar, sehingga menyebabkan mereka bergaduh. Sehingga berlaku pada zaman Nabi SAW ketika perang, berebut telaga, yang orang Ansar tertumbuk orang Muhajirin, Muhajirin tersepak orang Ansar. Sehingga orang Muhajirin kata, wahai Ansar, wahai Muhajirin, tengoklah apa orang Ansar buat. Orang Ansar kata, lihatlah apa orang Muhajirin buat. Sampai berita dekat Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ketua munafik. Dia kata apa? Kata, inilah Muhajirin ni. Dulu datang miskin kat kita, sekarang ni dia hentak kita balik. Munafik. Inilah seperti pepatah Arab, sammin kalbaka ta'yakuluk. Orang Arab kata, kamu gemukkan anjing kamu, kamu bagi anjing kamu kuat, nanti anjing kamu akan makan kamu pula. Seolah-olah dia gelarkan Muhajirin tu dan Nabi SAW tu anjing. Sampaikan Nabi bila nampak Muhajirin dan Ansar ni bergaduh, Nabi kata apa? Abi da'wal jahiliyah tad'un. Kata, adakah dakwah jahiliyah yang kamu buat, kamu panggil? Wa ana baina adhhurikum, sedangkan aku kat depan kamu. Aku ada bersama kamu, kamu masih lagi ta'assub dengan ta'assub jahiliyah. Sedangkan kita lihat tadi itu bukannya ta'assub jahiliyah sangat apa, sebenarnya apa dia? Muhajirin dan Ansar valid tak? Namun bila Muhajirin dan Ansar tadi menyebabkan perpecahan, gelaran Muhajirin dan Ansar tadi menyebabkan bergaduh, Nabi kata ini adalah panggilan jahiliyah, ini adalah seruan jahiliyah.
Jadi kita kata, kalau kita kata geng-geng Mustaqim dengan geng-geng Masjid Qurtubi, tak ada masalah lagi. Tapi kalau bergaduh, kita tengok geng Mustaqim ni, dia ambil Ustaz Nasai tarikh kita nak buat daurah, kita nak Qurtubi kata, tengoklah. Mustaqim kata, geng Qurtubi, dia ambil Ustaz Nasai buat daurah tarikh kita nak buat. Bergaduh, tak boleh pakai geng Qurtubi, tak boleh pakai geng Mustaqim. Ini abiyatul jahiliyah. Abiyatul jahiliyah. Awak orang Perak, awak orang Kelantan, tak ada masalah. Nisbah. Allah Ta'ala kata li ta'arafu wa qabaila li ta'arafu. Lalu bila kata ni orang luar, orang dalam tak boleh pakai dia ni, tak boleh. Abiyatul jahiliyah. Apa yang menyebabkan kita bersatu? La ilaha illallah. Saya tak kenal tu Haji sebelum, saya tak kenal Abang sebelum ni. Tapi sebab kita tahu tauhid telah menyebabkan kita berkasih sayang. Dan dalam perbincangan tauhid ada masalah al-wala dan ada masalah al-bara. Kena mencintai orang yang beriman dan menyayangi mereka, membantu mereka, mempertahankan mereka. Al-muslim akhul muslim, la yatrukuhu wa la yakhdhuruhu wa la yuslimuhu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi sallallahu kata, al-muslim saudara muslim, tidak menghinakannya, tidak memperlekehkannya, tidak menjatuhkannya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Apa yang menyebabkan benda ini berlaku? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, kita mohon kepada Allah semoga menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir dari ucapan kita di dunia. Ya Allah, aku jadikanlah kami, Allah majal akhir kalami la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang aku ucapkan adalah la ilaha illallah. Dan antara cara untuk kita mendapatkan ucapan bila kita mengucap la ilaha illallah di akhir ialah kerana kita selalu mengucapkannya, selalu mempertahankannya, selalu memperjuangkannya. Soal hadis Nabi SAW, dia kata apa? Manusia itu dia akan mati di atas apa yang dia selalu buat. An-nasu ala ma mata alih. Manusia itu akan mati dalam keadaan macam mana dia hidupnya tu. Kalau dia suka bola, 24 jam bola, kepala dia bola je, tak ada kena mana antara hidup dan mati. Saya pun minat Chelsea juga. Tapi kalau cerita bola, 24 jam bola, buka-buka pagi-pagi tengok result malam tadi. Orang pertama sekali bangun, alhamdulillah, baca ayat Quran, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana inna fi khalqis samawati wal ardi. Kalah 3-1. Kalau itu nombor 1 tu bahaya lah. Champions League kan 3.30 pagi, tertidur malam tadi, sesedar bangun tengok result. Isyak masuk. Kalau itu dia akhir kalam dia, bola lah. Kalau kehidupan dia bersama dengan orang-orang, berseronok saja, shopping sana, shopping sini, London, Paris, Czech, beli kristal kat Czech, beli minyak wangi kat Paris, bila bag di KNY dekat Los Angeles, itu je kerja dia tiap-tiap hari. Nanti minat mati ni tinggal bag aku. Ini bukan dia buat cerita lawak, kita pernah menyaksikan orang yang mati macam ni. Dan juga kawan-kawan yang jali sesuk, orang yang jahat-jahat duduk kawan dia dulu ni. Ada satu hamba Allah ni sakit kanser teruk, dah nak meninggal lah, sedar tak sedar dah. Datang kawan dia sebelah, Datin ingat tak kita dulu sama-sama pergi beli kristal dekat Czech? La haula wala, orang tu nak mati dah. Kau ingatkan dia tentang kristal lagi? Oh, ucap la ilaha illallah, sabar ya, ucap la ilaha illallah, sabarlah, kita nak redha dengan Allah SWT. Itu ucapan dia sepatutnya. Ini juga ingat tak? Ya, sebab apa? Semua nak ambil kredit. Ya, bila datang, ingat tak kita dulu sama-sama pergi London apa semua? Orang tu nak mati. Ini jali sesuk. Lepas kita kata, ya, ucap la ilaha illallah tu kita, impian kita. Namun untuk mencapai impian tersebut, hendaklah kita, kehidupan kita sentiasa memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. An-nasu 'ala ma mata alai. Manusia itu macam mana keadaan dia mati, dia hidup, dia mati dalam keadaan mati. Dan juga akhirat pula dia akan dibangkitkan, yub'atsun nas 'ala ma mata alai. Manusia itu akan dibangkitkan akhirat kelak macam mana ketika dia mati. Nampak tak dia kaitan tu? Dia mati macam mana keadaan dia hidup. Kalau dia seorang menjuangkan akidah tauhid, dia akan mati orang tauhid. Kalau dia hidup dia menjuangkan sunnah, dia akan mati dalam sunnah. Kalau dia hidup menjuangkan Islam, dia akan mati sebagai penjuang Islam.
dan dia pula akan dibangkitkan akhirat kelak. Macam mana dia mati? Yub'atsun nas ala ma mata alaih. Manusia akan dibangkitkan bagaimana dia mati. Lepas tu kita kata memang impian kita la ilaha illallah, namun usaha ke arah untuk mencapai impian la ilaha illallah. Dan kita tak tahu bila kita mati. Tak boleh ustaz, saya nak kerja dulu. Sekarang ni busy sangat. Sekarang ni company GST lah pun nak buat apa semua. Tak sempat nak mengaji, tak sempat nak belajar tauhid, tak sempat. Nantilah bila dah relax sikit kan. Memang tak ada relax dah. Relax terus. Manusia ni mati sama dia berehat atau manusia berehat daripada dia. Imam Mustarih, Mustarah. Sama dia berehat ataupun manusia berehat daripada dia. Kita berdoa kemohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir ucapan kita di dunia, serta mempersatukan umat Islam dalam satu wadah kalimah tauhid. Wallahu waliyut taufiq. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.